نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas bermula surah yang ke-28, juzuk yang ke-20. Juzuk yang ke-20, surah yang ke-28. InsyaAllah kita sambung pengajian kita hari ini pada ayat yang ke-14. Ayat 14 sehingga ayat 17. Para pelajar sekalian, Alhamdulillah, kita telah pun dalam episod yang lepas kita belajar, kita dengar Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui, yang maha berkuasa menceritakan kepada kita detik-detik kelahiran Nabi Musa AS yang cukup mencemaskan dan suasana yang agak mendebarkan. Kata orang kecumbruk kita dengar bagaimana seorang ibu terpaksa meletakkan anaknya dalam tabut, dalam raga ataupun dalam kotak, dilepaskan dalam sungai Nil yang begitu besar. Bukan tali air kecil, semata-mata tawakal kepada Allah Azza wa Jalla untuk menyelamatkan seorang anak, seorang bayi yang telah diilhamkan oleh Allah kepada ibunya. Bayi ini selamat dan akan membesar, bahkan akan dilantik menjadi rasul. Maka dengan penuh tawakal, penuh keyakinan, seorang ibu melepaskan seorang anak. Dalam faedah ataupun tadabbur kita, dapat kita fahami bahawa ibu akan melakukan apa saja demi untuk menyelamatkan anaknya. Kalau anak lapar, dia sanggup tak makan, asalkan anak dia makan. Apa sajalah. Anak nak belajar, tak ada duit, dia sanggup menggadaikan barang-barang kemahiran atau jual. Ayah sanggup jual kambing, apa saja yang mereka miliki untuk seorang anak. Maka sangat besar pengorbanan ini, dan kita berada pada saat ini adalah banyak berdoa kepada ibu bapa kita yang telah mati, yang kini berada dalam kubur. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, curahkanlah ke atas ruh, ke dalam kubur dua ibu bapa kami rahmatmu ya Rabb, sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya kepada kami sewaktu sebelum dilahirkan sampailah mereka mati.
Tapi Allah Ta'ala sebut terus kepada ayat 14. Daripada ayat 13, faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha. Mari ayat kita ini, walamma balagha ashuddahu. Baik. Para jemaah sekalian, sebelum kita pergi kepada huraian, kita baca dulu ayat yang kita nak huraikan pada kali ini. Mudah-mudahan ada keberkatan yang majlis kita ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah masing-masing, baca ayat. Kalau boleh, biarlah rumah kita pagi-pagi bunyi Al-Quran dibaca, Al-Quran yutla, Al-Quran dibaca di rumah kita setiap hari, setiap masa. Semoga Allah Ta'ala turunkan rahmat, rumah kita menjadi tadahan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat 14 bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman, muka surat 826. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa 'ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Wa dakhala al-madinata 'ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Baik para pelajar sekalian, kita balik kepada penjelasan ayat kita, ayat yang ke-14. Walamma balagha ashuddahu wastawa, dan tatkala Musa sampai ke peringkat umur yang cukup, kekuatannya yang sempurna. Tengok para pelajar sekalian, apabila Musa sudah sampai peringkat pemuda, orang panggil muda lah, umur dia muntaha syiddati wa quwwatihi wa tanaha syababu, pemuda. Mana pemuda ni orang panggil orang kuat lah kan, orang kuat, darah pun darah sudah panas. Waqtamala khalquhu wastahkama, akhlak dia pun orang panggil cukup matang lah. Sudah sampai umur pemuda yang sudah matang. Apa jadi? Itu mana wastawa. Atainahu hukman wa ilma, kami berikan kepadanya hukman, kebijaksanaan, wa ilma, serta ilmu pengetahuan. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Orang nak jadi orang baik, Allah SWT akan balas pada dia dengan kebaikan. Baik, hukman di sini apa yang dimaksudkan dengan mana hukman? Ai kebijaksanaan. Coba tuan-tuan tengok. Dalam tafsir mengatakan
Qala al-Imam al-Mawardi dalam tafsir dia An-Nukat wal-Uyun, dia kata fil hukmi arba'atu aqawil. Atainahu hukma. Hukma tu maksud dia ada 4 huraian para ulama. Dia kata yang pertama al-aqlu, sempurna dah akal dia. Yang kedua an-nubuwah, kenabian. Di sini belum sampai masa lagi. Semua ada disebut oleh para ulama. Yang ketiga al-quwwah, kekuatan body. Yang keempat al-fiqhu, iaitulah kefahaman fiqh. Jadi kalau nak kata nabi belum lagi. Bila nanti jadi rasul, bila dia balik daripada Madian nanti, bawa isteri dia ke mana? Ke Tursana. Maknanya di sini al-fahmu fid din, kefahaman dalam agama. Ada yang mengatakan al-hukmah bermakna al-hikmah, kebijaksanaan, seperti dalam terjemahan tafsir kita ni. Maka dia kata ita'ahul hukma wal ilma kana qabla an-nubuwah. Maknanya dapat hikmah dan ilmu itu sebelum dilantik jadi nabi. Belum nabi lagi. Maknanya dia masih muda. Sebab kalau nabi dia tak buat dah seperti dia buat tu, dia ada wahyu, ni belum lagi. Wa ilman qabla an-nubuwah, maknanya dia dapat hikmah dan ilmu sebelum nabi, sebelum dilantik jadi nabi. Biasanya dalam bahasa kitab sirah dipanggil tamhidan, sebagai satu persiapan mental dan fizikal sebagai seorang nabi. Sebab nabi ni dia tak ada yang cacat. Ada nabi buta, tak ada. Ada nabi tempang, tidak ada. Kalau tidak, banyak pula kerenahnya dia buat liput dia. Buat latih orang bodoh lah, orang macam-macam. Jadi sempurna sudah pemikiran dia. Itu ayat yang pertama kita. Allah kata demikianlah kami balas orang yang muhsinin, orang yang baik-baik, melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita pun nak faham macam mana Nabi Musa membesar dalam istana Fir'aun. Ia mengaku jadi Tuhan. Namun begitu, sebelum dia dapat wahyu, dia dapat ilham daripada Allah supaya melakukan perkara-perkara yang baik. Jangan menyembah berhala, jangan sembah Fir'aun dan sebagainya. Maka itu penjagaan daripada Allah Azza wa Jalla. Biasanya nabi-nabi ni Allah jaga dia daripada kecil lagi. Dia tak akan buat benda-benda yang melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla dan seumpamanya. Pelik kan Nabi Musa ni? Daripada nak lahir lagi sudah pelik. Dia dilahirkan dalam suasana yang begitu gawat juga pelik. Dan dia membesar juga dalam suasana di dalam rumah Fir'aun yang juga memenuhi dengan keajaiban. Mana hayatu Musa hayatun ajibatun, kehidupan yang cukup ajaib. Baik para pelajar sekalian, Nabi Musa dah besar, anak Fir'aun. Mana ada orang boleh sekat dia. Orang pula katanya wastawa, maknanya tubuh dia pun sasar. Bukan kata orang kecil, kerdil, kurus, melidi. Bahasa Kelantan kata kocek. Kocek ni mana orang yang lembek, itulah gagah. Dia pun berjalan dalam bandar. Biarlah pusing-pusing tengok ayat 15. Kita tengok ayat, Allah cerita sendiri. Lebih baik daripada kita duk cari cerita orang lain. Ayat 15. Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Dan masuklah ia ke bandar. Bandar mana tu? Bandar, salah satu daripada bandar di Mesir. Wadakhala Musa madinatan fi Misra, satu bandar di Mesir. Tak ada dalam riwayat-riwayat, tapi disebut dalam kitab tafsir. Dia kata bandar itu nama dia Ainus Syams. Sekarang ini pun terkenal dengan sebuah universiti di Mesir, nama dia Ainus Syams. Satu tempat nama dia Ainus Syams. Katanya Nabi Musa sampai ke situ, dia pergi jalan. Ala hini ghaflatin min ahliha,
kepandaian itu disebut oleh penganalisa dalam bidang tafsir. Dia kata sebab Tuhan kata ala hini ghaflatin, dia masuk waktu orang tak sibuk dah, masuk dah pada dia berjalan. Dia jangan tanya dia naik apa, naik kenderaan ke jalan kaki, wallahu a'lam, tidak ada riwayat yang menyebut. Kita pun jangan duk cari sebut. Baik. Bila dia berjalan dalam bandar tadi, tak kiralah Ainul Syam, yang penting Allah kata salah satu daripada bandar Mesir. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilan, lalu didapatinya di situ. Tengok, dia berjalan-jalan, tiba-tiba dia jumpa dua orang laki-laki sedang berkelahi. Duk palah orang ni. Haza min syi'atihi, seorang dari golongannya sendiri, yakni Bani Israel. Wa haza min aduwihi, yang seorang lagi daripada musuhnya, daripada musuhnya, dia panggil puak Qibti. Puak Qibti, puak Fir'aun. Jadi dia ada dua kabilah di Mesir pada waktu itu. Kabilah Qibti, nama dia kabilah Fir'aun. Kabilah Bani Israel itu kabilah keturunan Nabi Musa alaihissalam. Kerana itu kita jangan duk bernama Qibti pada anak kita. Ni ada kita ni, dia telah terpengaruh dengan Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah yang dihadiah oleh Muqawqis Raja Mesir kepada Nabi SAW. Jadi kita letak anak kita nama Maryah Qibtiyah. La, Maryah tak apa. Qibtiyah itu nama kabilah Fir'aun. Jangan letak nama anak kita Qibtiyah. Terkejut orang Mesir, anti Qibtiyah, umumnya tak beraja. Kita letak Maria, apa dia, Malaysia, Maria Kelantan dia, tak apa. Baik. Apa jadi tuan-tuan, dua orang ni sedang berkelahi. Palah. Apa sebab perbalahan? Saya cerita ni lengkap sebenarnya kalau kita baca kitab-kitab yang tafsir yang tidak mansukh, tafsir yang tak ambil daripada hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat, maka banyaklah cerita dia. Dalam tafsir Al-Munir contohlah, dia sebut, dia kata dua orang ini berkelahi. Masalahnya yang Qibti itu, dia kerja chef, tukang masak Fir'aun. Yang dia tengah nak bawa kayu api balik ke istana. Cuma tak tanda ni, cerita ni tak ada riwayat, cuma orang panggil nak suruh jadi cerita balas sebab apa. Maka yang Qibti ni kata, anda bawa kayu ni angkat ke dapur. Si Bani Israel ini tak mau. Itu yang punca berkelahi. Kita kata wallahu alam. Kalau tuan-tuan tanda betul ni wallahu alam, dari mana maklumat yang jelas tak tahu. Tuhan pun tak cerita. Tuhan kata apa? Dia berkelahi sabit. Punca kelahi angkat kayu api ke apa, wallahu alam. Dia jumpa dua orang ni berkelahi, Qibti dengan Israeli. Fastaghasahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwih. Maka orang yang dari golongannya, dari Bani Israel, meminta tolong kepadanya melawan orang yang dari pihak musuhnya. Kita pun tak tahu macam mana si Bani Israel ini dia boleh cam Musa, boleh jadi dengan melalui rupa bentuk dia ke macam mana. Sebab Nabi Musa ni rupa dia
Musa ni bukan nak matikan kawan tu. Kalau nak mati dia ambil kayu, dia hentam, tapi bam, bagi sebiji. Wakaza ni ke mana? Daraba bijuri kafi, tumbuk. Faqada alaih. Allahu Akbar. Faqada alaih. Lalu menyebabkan orang itu mati. Subhanallah.
nafsi nafsi, aku nak lepaskan aku, izhabu ila ghairi, dicari orang lain. Izhabu ila Isa, dicari Isa, boleh jadi dia boleh bantu. Hadis ini sahih dalam Bukhari dan Muslim. Kata di ulama tafsir, dia kata Musa AS mazala nadiman. Nabi Musa masih lagi terasa penyesalannya sampai ke akhirat. Allahu Akbar. Dan dia bimbang dia akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab apa? Dengan sebab perkara peristiwa yang tersebut. Para jemaah sekalian, Nabi Musa bunuh orang ini bukan dengan sengaja. Dia panggil tersalah. Dan bila orang tersalah, boleh je dimaafkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang menggambarkan Nabi Musa ini tersalah dalam perbuatannya itu, dalam tindakannya itu, dia tersalah. Tengok dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Nabi SAW beritahu dalam hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim, wa innama qatala Musa allazi qatala. Nabi Musa bunuh kibti yang dia bunuh itu min ali Fir'aun khata'an, tersalah. Nabi kata itu perbuatan salah. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Quran, wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal gham wa fatannaka futuna. Wa qatalta nafsan, kamu telah bunuh orang, kami selamatkan kamu daripada dibunuh balik, dan kami uji kamu. Hadis ini dalam Muslim. Baik para pelajar sekalian, Nabi Musa melakukan perbuatan secara tersalah, bukan niat nak membunuh. Itu jadi tak mungkin lagi dah. Dalam kitab, tuan-tuan baca kitab, nama dia Bidayatus Sur fi Tafdilir Rasul. Bidayatus Sur fi Tafdilir Rasul. Persoalan awal tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana terjemahkan buku ni, tuan-tuan boleh tengok, dengan nama 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 41 kelebihan Nabi. Kita ni ada dalam koleksi Darut Taibah, ada di situ. Al-Imam Izzuddin bin Salam mengatakan bahawa di antara kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah dimaklumkan oleh Allah, Nabi kita ni diampunkan dosa yang lepas, dosa yang kemudian dengan mana tidak berdosa. Nabi lain tidak dimaklumkan. Sebab itu Nabi Musa masih lagi menaruh kebimbangan ketika diberitahu, ketika diminta supaya beri syafaat. Musa kata tak boleh. Inna rabbi ghadiban. Aku telah melakukan satu perbuatan dulu, waktu muda dulu, pergi tumbuk orang mati. Itu kata Izzuddin menunjukkan bahawa Nabi lain tidak dimaklumkan keampunannya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihannya. Baik para pelajar sekalian, kita jangan berhenti selama satu tempat, cerita masih panjang. Baiklah, Nabi Musa menyesal
qatalahu khata'an. Sebab dia nak tunggu tiba-tiba mati. Kita ni jangan tunggu-tunggu orang nanti mati. Sekarang ni banyak kematian secara mengejut. Jangan gurau-gurau tak terpasang kan? Mati. Allahu Akbar. Zaman kita ni bila tengok mati, orang tengok mati qawi ke mati tak qawi. Kalau mati qawi, Allahul musta'an, banyaklah urusannya pula kan. Kalau mati tak qawi, dia tanya pula setelah divaksin ke tak divaksin. Allahu Akbar. Banyaklah fitnah zaman kita hari ni ya Rabbi kan. Baik, tengok nota di bawah. Nabi Musa melakukannya dengan tidak sengaja, dan kejadian itu berlaku semasa Musa belum lagi menjadi Nabi, masa waktu dia muda. Setelah kejadian yang tidak disangka-sangka itu berlaku, Nabi Musa menyesal dan bertaubat, lalu Allah Ta'ala menerima taubat. Jadi dalam kitab kita ni, dalam tafsir kita ni, kalimah lalu tu banyak sangat kan? Jadi kena hati-hatilah. Pencatat jangan banyak lalu-lalu tu. Nanti orang tanya pula, mau lalu ke mana? Susah kita. Tapi kita boleh apa? Itu kaya bahasa dia, lalu-lalu kan? Dalam satu ayat berapa kali lalu? Tak apalah, itu bahasa dia. Baik. Faghafara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Masya Allah, Allah Ta'ala ampunkan kesalahan Nabi Musa AS, sudah diampunkan. Baik, Musa berjanji dengan Allah, dia tak mau nakal-nakal lagi. Dia tak mau nakal lagi. Tengok ayat 17. Qala Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Ia merayu lagi Nabi Musa. Qala Rabbi, Musa kata, wahai Tuhanku, bima an'amta alayya, demi nikmat-nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku. Nikmat Tuhan tu banyaklah, kita tengok apa nikmat nanti. Demi nikmatmu, mana penyesalan Nabi Musa buat, aku janji dengan Allah, dengan sebab nikmat yang banyak yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya. Apa nikmat? Tengok tuan-tuan, kata di ulama tafsir, al-in'am, nikmat di sini al-afu an qatli tilkan nafs. Allah Ta'ala maafkan pembunuhan tadi sebab Musa tersalah. Wal maghfiratu wa adamul mu'aqabah. Allah Ta'ala maafkan, Allah Ta'ala tak ambil tindakan ke atas Musa. Ini salah satu daripada tafsir. Ada juga tafsir yang kedua kata al-maksud in'am di sini al-ma'rifah. Allah Ta'ala beri ilmu, beri hikmah, beri tauhid kepada dia. Ada juga yang mengatakan al-jar wal-izz wal-manah. Manakala kita kumpul di sini, banyaklah sebagaimana ulama biasanya, ulama yang satu tafsir ni ulama salaf. Kemudian ulama yang mutaakhir yang mengumpul semua maklumat. Asy-Syaukani contohnya, dia kata apa? Maksudnya di sini daripada apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia, al-hukma wal-ilma. Hikmah, ilmu, keampunan, kekuatan, semua benda itu. Musa kata apa? Dengan sebab engkau dah beri kepada aku segala perkara ya Rabbi, fa'u'ahiduka, aku janji denganmu ya Allah, falan akuna zahiran lil mujrimin.
melampau dalam perkara yang tersebut. Baiklah para pelajar sekalian, episod kita akan berakhir di sini dulu untuk siri ini. Episod kita pagi ini, bicara kita pada hari ini, apa dia? Nabi Musa besar, sudah mendapat tubuh yang sehat, sasa kata orang, pemikiran juga sudah matang, dia pun berjalan nak tengok suasana lah. Dalam suasana orang lain duduk rehat, dia berjalan. Tiba-tiba jumpa dua orang berkelahi, dia diminta tolong. Sebab itulah kita ni para jemaah sekalian, jangan kalau orang minta tolong, kena tengok dulu nak tolong pun. Jangan orang minta tolong pakai masuk campur lah. Tengok siapa yang betul, siapa salah. Bantuan yang kita nak beri ni setakat mana diperlukan. Kalau setakat meleraikan orang kelahi, cukup setakat tu. Ni tidak kita masuk campur juga. Allah. Jadi Nabi Musa mengajar kepada kita erti, kalau tengok orang kelahi, damaikan, leraikan. Jangan pergi masuk campur mana-mana pihak, pergi tumbuk orang tu, tumbuk orang ni lah. Tidak boleh. Baik. Apa jadi dengan Musa setelah dia tumbuk orang tu? Mati akibatnya. Walaupun dalam buku, dalam tafsir tadi, dalam tafsir Munir lah khususnya, dia kata Musa kebumikan orang tu. Dia pakat dengan Bani, dengan Israeli tadi. Bahaya ni, baik kita tanam ni orang ni. Tapi berita tu mesti tersebar. Mesti ada orang tengok, walaupun dalam ghaflah, cuma tak ramai orang tengok. Bagaimana dengan suasana Nabi Musa? Sudahlah. Tengok ayat 18, fa asbaha fil madinati khaifan. Musa mula takut dah lah. Kita bunuh orang, kita jentik telinga orang pun kita bersalah. Ni tumbuk mati. Walaupun sengaja ke tak sengaja, kena bicara dululah apa yang terjadi itu. Baik, bagaimana apa yang jadi kepada Nabi Musa, kita tengok dalam siri akan datang, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, jangan, belum habis lagi ni. Itu baru habis kisah cerita. Yang kita nak kutip pula beberapa faedah, al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah, yang kita boleh ambil dalam dalam ayat tafsir yang kita dah baca ni. Yang pertama, tulis para pelajar, yang pertama, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, fastaghathahu allazi min syi'atihi. Fastaghathahu allazi min syi'atihi. Jadi Nabi Musa kata, ala allazi min aduwi, daripada musuh dia. Dalam ayat ini isbatul adawah wal wilayah. Dalam ayat ini mengisbatkan al-wilayah wal adawah, permusuhan dan juga kepatuhan. Dipanggil walak. Jadi walak kita ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran ini, syi'atihi aduwi. Syiah maknanya kumpulan Bani Israel, dia akan walak kepada Nabi Musa. Musuh dia akan walak kepada Fir'aun. Tanda pelajar, ini dalam masalah dipanggil al-wala wal-bara. Wala kita beri kepatuhan, al-bara kita lepaskan diri. Artinya umat Islam mesti meletakkan kepatuhan, kesatuan itu kepada sama-sama umat Islam yang baik-baiklah. Dan mesti kita berlepas diri daripada segala kufar dan juga segala jenis permusuhan. Orang-orang kafir yang menentang Islam, jangan kita dekati. Jangan duk sayang-sayang. Ini kadang-kadang nampaknya kita sayang kepada orang kafir, benci kepada orang Islam. Ini dalam masalah al-wala wal-bara perlu dimurajaah balik. Jelas masalah al-wala wal-bara. Baik, yang kedua, bila Nabi Musa sudah tumbuk Kibti, fawakazahu,
dengan Allah, faghfirli inni zalamtu nafsi. Ya Allah, aku zalim diri aku, maafkanlah kepada aku. Jadi kata di para ulama, kita sekarang bila rasa bersalah, jangan duduk mengamuk sini-sini. Yang pertama sekali, kita kena minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbi, aku dah bersalah. Kata di Imam Qatadah, ada seorang ulama salafus salih, nama dia Qatadah, ulama tafsir. Dia kata, arafa wallahil makhraja fastaghfara. Nabi Musa mengetahui jalan keluar daripada kemeluk yang sedang dihadapinya, iaitu dengan minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Mana Musa ni tidaklah lalai sangat. Waktu dia tumbuk pun dia tak perasan benda tu akan bawa kepada mati. Nabi Musa, kita tak lihat kata seorang pembunuh pula. Cuba Nabi Musa tersalah membunuh orang. Itu adab kita dengan Nabi. Baik, kita sehari bila kita bersalah, istighfar banyak-banyak. Kembalilah kepada pintu, kata orang, bersimpuhlah di pintu keampunan Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbi, Allahumma ghfirli. Satu. Yang ketiga, kita juga mesti iktiraf, mengakui kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kita kena mengakui. Dalam ni Musa kata apa? Inni zalamtu nafsi. Ya Rabbi, aku telah zalimi diriku sendiri. Faghfirli, ya Allah, ampunkan dosaku. Tanda tuan-tuan yang ketiga ini, fihi fadlul i'tiraf bizunub wala belara li'alamil ghuyub. Allahu Akbar. Kelebihan kita mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Selalu bila kita rasa kita berdosa, ya Rabbi, aku tersalah gini, ampunlah dosaku. Mana kita kena mula dengan iktiraf, menyatakan penyesalan, pengakuan, minta ampun. Tengok Nabi Adam AS dalam suratul A'raf ayat 23, qala rabbana zalamna anfusana. Ada kata, ya Rabbi, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, barulah kalau kamu tak ampun ya Rabbi. Nabi Yunus AS, tuan-tuan ada dalam suratul Anbiya 87, fanada fi dhulumat. Nabi Yunus dalam gelap perut ikan, gelap malam, gelap laut, gelap segala gelap. Dia apa? Minta maaf dengan Allah. Inni kuntu minaz zalimin.
ijazah doa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ajar Abu Bakar ajar kepada sahabat dia, sahabat ajar kepada tabi'in sampai kepada imam hadis. Hadis ini telah dirakamkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis ini juga sampai kepada kita, kita juga baca. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita keampunan. Tengok doa ni menarik. Bacaan dia pun, terjemahan dia, Allahumma ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman kathira. Aku telah banyak menzalimi diriku. Banyak zalim diriku. Zalim di sini tuan-tuan bukan makna kita pukul tubuh kita belebok macam puak Syiah yang tak betul berjalan tu. Zalim di sini dengan mana kita melakukan dosa dan maksiat. Bila kita buat dosa, bermakna kita telah menzalimi diri sendiri. Allahu Akbar. Jadi saya tuan-tuan, jangan kata kita tak berdosa. Jangan kata memang kita berdosa. Dosa kecil atau dosa besar. Na'udzubillah. Dosa besar biasanya dapat dikesan, tapi dosa kecil banyak sekali. Jadi kita minta ampun. Ini dia panggil i'tiraf. Inni zalamtu nafsi zulman katsir. Ya Allah, aku banyak melakukan dosa, maksiat, deraka kepadamu ya Rabbi. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada siapa yang boleh mengampun dosa aku daripadamu selain padamu ya Allah. Faghfirli. Baru kita minta ampun. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni. Ampunkanlah aku dengan keampunan daripadamu ya Allah, serta rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Tuan-tuan baca doa ni, ambil dalam buku kita ni, sudah diijazahkan kepada semua. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita bermunajat begini. Sebab tu saya kata waktu pagi, kalau tuan-tuan mampu bangun pukul 5 pagi, pukul 4.30, bermunajatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Munajat seorang-seorang, tak perlu dengan kumpulan, tak perlu grup-grup. Pasal itulah kita kata waktu itu waktu sahar, waktu istighfar, waktu munajat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan habiskan masa kita dengan benda-benda lain. Dia ramai sangat dah satu fenomena baru. Minta maaf lah kan, orang keluar ni video iklan munajat di akhir malam dalam Zoom-nya, dalam Google-nya, dalam apa benda alat yang ada hari ni, macam-macam jenis. Nak suruh baca selawat Jibril lah. Itu kita kata bacalah buku-buku doa, baca ni, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Bangun baca Quran, bangun bermunajat, bangun bertahajud, minta ampun untuk kita, keluarga kita, ibu bapa kita. Itu waktu yang sangat mustajab doa. InsyaAllah mudah-mudahan kita selamat. Baik, ini Nabi Musa AS mengajar kepada kita i'tiraf. Nabi Adam i'tiraf, Nabi Yunus i'tiraf, Sayyidina Abu Bakar diajar oleh Nabi i'tiraf. Kita i'tiraflah dosa-dosa kita, terutama sekali dosa-dosa yang sudah lama-lama kan. Dosa-dosa yang lama. Satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Aisyah. Nabi kita ajar kepada Aisyah, dia kata, ya Aisyah, innal 'abda idza i'tarafa bi dhanbihi, mana-mana hamba Allah Ta'ala yang mengakui dosa dia, summa taba, kemudian dia menyesal, dia bertaubat, taballahu alaihi, Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Masya Allah. Hadis ini juga dalam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wa an abiha wa an jami'is sahabah. Taubat. Ana sangat-sangat mengesyorkan bila kita bangun malam ini, itu waktu kita i'tiraf. Ulang balik setiap malam berdosa lama tak apa, tapi dengan Allah Azza wa Jalla. Suami dia jauh daripada isteri, isteri jauh daripada suami. Ketika kita nak buat pengakuan, i'tiraf dosa-dosa kita, jangan siapa dengar muak. Jangan isteri mendengar pula kita ada munajat, ya Rabbi, aku dulu gini, bini nak dengar sebelum pasal puak haji ni. Boleh tahan juga orang tua ni. Mulalah dalam kepala bini tu, ingat kau orang baik, masa dia mari minta aku tak berwarah ya. Rupa-rupanya berlaku. Lebih dasar lagi kalau suami dengar yang isteri, mungkin menyebabkan perceraian. Mungkin sebab dia kata isteri dia jahat. Aku tak tahu, aku ingat kau budak solihah. Kata orang gadis sulti dingitan di kampung, rupa-rupa
janji daripada Nabi Musa, dengan sebab Allah Ta'ala beri anugerah kepada dia nikmat yang banyak, Tuhan ampunkan dosa dia. Wallahu alam bagaimana dia tahu, ataupun tindakan yang tidak dapat diambil oleh Firaun ke atas dia, maka dia janji dia tidak akan bantu lagi orang lain. Dia tak akan bantu lagi kejahatan, tak akan bersekongkol lagi dengan benda-benda yang tak baik. Kita pun bila kita dah Allah Ta'ala buka kepada kita pintu taubat, kita mengiktiraf dosa kita, lalu kita janji dengan Allah, Ya Rabbi, aku tak akan tolong lagi segala bentuk maksiat dan juga kezaliman. Janji dengan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan iktiraf kita, janji kita tadi, maka kita jadi orang baik sampai ke syurga nanti. Baik, yang keenam, yang kelima, walamma balagha ashuddahu wastawa. Apabila Nabi Musa sudah besar, sudah jadi pemuda, kan, Allah Ta'ala beri kepada dia hikmah dan ilmu, hukman wa ilman. Tuhan kata apa? Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami balas kebaikan orang-orang yang baik. Kata Al-Hasanul Basri, tanda kata ulama salafus salih, ulama tabi'in ini kata apa? Kata Hasan Basri, man ahsana ibadatullah fi syabibatihi. Dengar ni anak-anak kita semua ni, siapa dia elok melakukan ibadat waktu dia muda, waktu dia remaja, waktu dia muda, dia elok ibadat kepada Allah Ta'ala, tidak merempi, tidak buat benda-benda yang tak baik, laqahu Allahul hikmata inda kibari sinnihi. Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada dia hikmah, ilmu, kebijaksanaan ketika dia sudah berumur tua nanti. Allahu Akbar. Maknanya tuan-tuan, kita ni nak jadi orang yang baik, orang yang ada hikmah, bukan tunggu tua, di muda lagi, waktu muda lagi kena baik, di tua Allah Ta'ala ajarkan kepada kita hikmah. Masya Allah. Habis kami waktu muda dulu lara, sekarang ni baru nak insaf, tak apalah, kita iktiraf dosa-dosa kita yang lalu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala curahkan hikmah kepada kita, insya-Allah. Rahmat Allah Ta'ala luas, jangan duduk sempitkan rahmat. Pengharapan kita kepada Allah Ta'ala sangat tinggi, jangan lemah semangat. Baik, yang keenam, fastaghasahu alladhi. Orang yang diunanya tadi, Bani Israel tadi, minta tolong dengan Musa, minta tolong dengan Musa. Kata di para ulama, jawazu daf'is sa'il. Contohnya, kita ni jalan, tiba-tiba mari lembu mengamuk. Lembu ke kerbau ke, unta ke, nak terkam kita, nak tembak kita, nak tanduk kita dah. Kebetulan masa tu kita ada kayu di tangan, ada golok, boleh kita mempertahankan diri, pukul balik sampai mereka mati kawan tu, boleh. Dia panggil daf'us sa'il, mempertahankan diri, menyelamatkan diri daripada diserang, sama ada oleh manusia ataupun oleh hayawan, boleh. Ya, boleh. Cuma dalam masalah Nabi Musa ni, Nabi Musa Kibti tu minta tolong dengan Musa sebab Kibti pula, yang Tuan Israel itu minta tolong dengan Musa daripada ancaman Kibti. Nabi Musa betul tersalah pula, bukan dia nak bunuh kawan tu. Dan dalam ini juga dia panggil yang pertama, yang ke apa tadi, Nabi Musa AS tolong kawan tu sebab dia minta bantuan. Tulis yang ketujuh, boleh kita minta tolong dengan makhluk dalam perkara yang mereka mampu. Jangan salah faham. Boleh kita minta tolong dengan makhluk dalam perkara yang mereka mampu. Kita minta tolong orang ni buat rumah, orang ni baiki kereta, orang ni angkat barang, orang ni tolong buat, tak ada masalah. Tetapi tak bolehnya pergi minta tolong dengan orang yang tidak mampu. Seperti kita pergi minta tolong dengan orang sudah mati. Tok ayah mati, tolonglah aku, anak aku demam, buat apa. Kalau dia hidup, dia boleh je bagi jampi, dia boleh tolong ruqyah, dia boleh tolong bagi ubat. Ini sudah mati, pergi minta tolong buat apa? Itu masalah yang berlaku pada kita hari ini. Mana dalam perkara-perkara di luar kemampuan manusia, jangan minta tolong, kita minta tolong dengan Allah. Dalam pergantungan hati kita, dalam doa kita, minta tolong Allah. Dalam perkara urusan negeri
tadi saya sebut, kata daripada ulama salaf, in kana sawaban fa minallah, kalau betul aku buat ni daripada Allah, kalau tak betul daripada syaitan. Minni wa minas syaitan. Jadi syaitan jadi mangsa kita lah. Baik. Yang ke-8, yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita tentang qala rabbi inni zalamtu nafsi. Qatl al-kafir alladhi lahu ahdun bi'aqdin la yajuz. Tidak harus kita bunuh orang kafir yang ada perjanjian damai dengan orang Islam. Tak boleh. Macam orang bukan Islam dalam negara kita, semua tu hak damai-damai belaka. Jadi jangan kita buat, jangan ambil barang dia, jangan kena kepada dia, jangan. Maka kalau yang kita boleh ambil tindakannya kepada kafir harbi, dia panggil kafir harbi ni, kafir yang kena lawan Islam, itu boleh. Dia panggil hadarud dam. Ketika itu darah dia tidak ada nilai lagi. Tapi kafir-kafir yang lain sama je. Kita kena ada toleransi, kena ada ni yang kita panggil non-muslim lah, kawan-kawan kita ni. Bukan untuk dikhianati, tapi untuk didakwah. Anda ingat waktu berlaku perang Teluk tahun mula-mula kita pergi ke belajar di Madinah tu tahun 90 berlaku era tawan Kui. Tuan-tuan ingat secara. Jadi ramailah tentera-tentera kafir masuk dalam, duduk di negara Arab. Maka orang-orang pemuda-pemuda ni pergi duduk bom orang kafir ni. Bom pusat-pusat dia ni. Biasalah orang muda ni semangat lebih kan. Maka pendakwah-pendakwah kita bangun. Dia kata, tuan-tuan, kita tak nak orang kafir mari negara kita balik jadi mayat. Kita nak mereka balik jadi Islam. Itu sebenarnya bahasa pendakwah. Kita tak nak orang kafir keluar daripada negara kita dengan keranda, maknanya mati kena bom ke kita sendiri. Yang kita naknya mereka balik membawa Islam. Berapa ramai tuan-tuan yang masuk Islam, tentera-tentera kafir yang masuk dalam negara Arab ini didakwah oleh tentera-tentera Islam. Mereka masuk Islam. Anak sendiri satu hari pergi nak buka puasa rumah kawan. Tiba-tiba mari seorang orang putih besar, tentera US. Dia kata ni US Army ni. Memanggil apa masuk? Panggil apa mari makan buka puasa kita? Nama dia Umar. Umar, dia tentera, mari sini, atas ketenteraan mari. Duduk sekali dengan orang Islam ni buat baik, dia ajak buka puasa. Akhir kali, alhamdulillah, pada hari dia datang jumpa sekali dengan saya tu, dia sudah berpuasa, maknanya sudah masuk Islam. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Yang ke berapa? Tuan-tuan tanda lah. Yang terakhir lah kita kata, yang terakhir sekali, tengok Nabi Musa AS buat aku janji tak mau tolong lagi orang-orang yang zalim. Kita pun kena aku janji juga, jangan tolong orang yang zalim. Kezaliman di sini, zalim melakukan benda mungkar dan maksiat dalam negara kita. Itu kita panggil kezaliman yang besar. Kita kadang-kadang kita zalim ni atas persepsi kita lah. Kita nampak orang tu zalim, orang ni lah. Zalim yang besar, orang yang cuba nak menyekat dakwah Islam daripada berkembang dalam negara kita, ini zalim yang besar. Dari sudut agama, dari sudut lain. Nabi SAW pernah dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Hendaklah kamu bantu saudara kamu yang zalim atau dizalimi. Sahabat terkejut, ya Rasulullah. Kita tahulah nak bantu orang kena zalim. Tapi bagaimana nak tolong orang zalim? Kan Allah larang, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Nabi Musa pun janji, lan akuna zahiran lil mujrimin, aku tak akan tolong orang. Bagaimana kita nak faham? Bantu orang zalim, kita pergi sokong dia? La. Nabi kata apa? Membantu orang zalim, an tahjuruhu aw tamna'hu minaz zulmi fa inna dzalika nasruhu. Kita bantu dia dengan cara kita sekat dia daripada melakukan kezaliman. Kalau dia berkuasa, banyak buat zalim kepada orang Islam, maka kita jatuhkan dia. Itu dia panggil membantu orang zalim.
Tuan-tuan kena pandanglah hadis dalam Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maknanya unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolonglah saudara kamu yang zalim dengan kita hentikan kezaliman dia. Yang mazlum, yang kena zalim tu kita bela dia, supaya tidak berlaku lagi kezaliman ke atas dia. Baiklah, saya rasa itu 10 pengajaran iktibar yang dapat kita ambil daripada kisah Musa ini. Panjang lagi lah iktibarnya, cukup setakat itu dulu. InsyaAllah besok tuan-tuan dan puan-puan, kita akan tengok apa jadi kepada Musa setelah berlakunya pembunuhan Qibti tadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, hari ini hari Jumaat, jangan lupa. Zaman PKP ke zaman apa, jangan lupa ke Jumaat. Ingat Jumaat, dah. Ingat selawat. Berapa ratus kali kita selawat daripada malam tadi? Muhasabah kita pada pagi ini, jangan marah saya tanya. Tanya sayang, bukan tanya benci. Nak tahu berapa kali sudah kita selawat daripada malam tadi sampai hari ini? Oh, tak banyak Ustaz. Betul. Daripada pagi ni sampai maghrib nanti, insya-Allah. Dan jangan lupa baca suratul Kahfi pada hari Jumaat. Bagi jemaah yang sudah dapat hadir solat Jumaat, pergi awal, tanda syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat ni jumpa pula dengan Ustaz. Tengok. Tamu dah ambil dia. Darussalam. Oh, Darussalam. Tu. Kita pun lama dah pergi lawak sekolah. Saya nak ikut sorut. Lama dah pergi sekolah. Oh, awak Webi namanya. Ni Webi makan pelang ni. Beli banyak hari ni. Masih banyak tak? Okey. Ni nasi dagang kubang jambu. Jadi 90. Ni lauk. Assalamualaikum. Dah lauk ni. Pandai tu tak? Boleh. Nah, boleh. Tu. Tak pandai. Mari jumpa mu dengan YB. Mari hari tu jumpa YB kat ambil gambar. Memang sini. Oh. Ni lauk nasi minyak Nasi minyak. Ni, ni yang kemuk Kemuk. Oh.